Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di Serambi Ilmu Online dengan pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita sudah berada di akhir-akhir daripada kitab yang mulia ini. Tepatnya kita sekarang berada di pembahasan yang ketiga, iaitu nasihat yang wajib atau yang diminta atau dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada muridnya untuk melakukannya sebelum nyawanya dijemput. Jadi ada 4 nasihat tambahan selain daripada nasihat-nasihat, 4 nasihat yang jangan dibuat. Ini telah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. So, minggu lepas kita dah bahas tentang 4 pula nasihat yang disuruh untuk dilakukan oleh murid Imam Al-Ghazali. Nombor 1 dan nombor 2 sudah. Dan sekarang nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas nombor 3, ada pula nombor 4. Dan habis nombor 4, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan mengadakan sesi penutup atau khataman kitab Ayyuhal Walad sebelum membuka dengan kitab yang baru. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah telah berkata, qala mu'allifur rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa thalithu idza qara'ata al-ilma aw tala'atahu. Yang ketiga, kalau engkau ketika mana engkau membaca ilmu, membaca ilmu ni membacalah, mengaji, au tala'atahu, atau engkau bermutalaah. Mutalaah, belik-belik lah lebih kurang, bermutalaah dengan ilmu tersebut. Yambaghi an yakuna ilman yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka. Wajib, yambaghi, wajib atau sebaiknya, ayyakuna ilman, adanya ilmu yang engkau pelajari itu adalah ilmu yuslihu qalbaka, yang dapat mempercantik, membaiki qalbaka, hatimu, wa yuzakki nafsaka, dan juga dapat untuk mensucikan diri kamu, membersihkan diri kamu. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi ilmu ini kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut di dalam kitabnya yang pertama. Kitab yang pertama ini, juz pertama, dipanggil dengan Kitabul Ilmi. Jadi bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan apa itu ilmu, apa itu alat ilmu, bagaimanakah adab-adab menuntut ilmu, bagaimana seorang itu menghasilkan ilmu, dan juga klasifikasian atau pembahagian ilmu. Imam Ghazali sebut dalam kitab Kitabul Ilmi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ghazali juga telah membincangkan tentang ilmu agama, dipanggil ilmu akhirat, atau ilmu tentang hubungan manusia dengan apa yang wajib bagi maslahat diri dia, dan hubungan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu ini dibincangkan di dalam kitabnya yang berjudul Jawahirul Quran. Dan juga kitab satu lagi yang bernama Al-Arba'ina fi Usuluddin, the 40 principle of
of Religion. Yang mana dua-dua kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan boleh rujuk The Jewels of Quran kalau tak salah. Dan lagi satu nama dia adalah 40 Principles of Religion. Okey. So inti dia, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa dunia ini ada yang bersifat ilmu duniawi. Jadi ilmu duniawi ni ilmu apa? Iaitu ilmu macam ilmu hisab, ilmu tip. Ini perlu, dia kata perlu. Tapi perlu hanya untuk ibqa'ika, agar supaya engkau dapat tetap dan kekal, maksud dia dalam waktu tidak susahlah hidup di dalam dunia ini, masyaqqah. Kerana tak nak kita mengakui bahawa kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa akan merasai mati. Berarti semua orang akan mati. Cuma agar waktu dia hidup di alam ini, contohnya 80 tahun ke, 90 tahun ke, 100 tahun ke, bagaimana dia akan hidup bukan dalam keadaan masyaqqah. So what's the point hidup sampai 200 tahun tapi separuh dari umurnya, iaitu 100 tahun, dia itu adalah hanya baring terlentang seperti sayur yang ada di atas katil. So no point. Lebih kurang macam itulah. So inti dia itu adalah ilmu duniawi. So ilmu duniawi ini juga terbahagi kepada dua lagi. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah ilmu yang mungkin manfaat bagi diri dia, akan memperbaikkan diri dia secara zahir, material dan lain-lain, atau justru akan memperburuk diri dia. Seperti ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang berunsur-unsur lagha, dan lain-lain. Okey. Lalu dalam hal ilmu akhirat pula, Imam Al-Ghazali membahagi juga ada ilmu yang bersifat fardu ain, ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Fardu ain ni apa? Iaitu ilmu yang la yanbaghi 'alal muslimin jahluhu. Ilmu yang tidak sebaiknya bagi orang muslim untuk tidak mengetahuinya, wajib mengetahuinya. Lebih kurang macam itulah. Ini. Lalu ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang tidak wajib, cukup satu atau dua orang bagi satu qatar, bagi satu daerah atau satu negara ada ilmu itu, maka dia akan menggugurkan kewajipan selain atau seluruh orang-orang yang lain yang tidak memiliki ilmu tersebut. Ini dipanggil dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ini tak nak kena tahu. Contoh fardu ain yang simple apa? Tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti ilmu, iaitu apa? Iaitu ilmu akidah, atau kita panggil bahasa Melayu sifat 20 lah. Sifat 20, atau contoh dia seperti kita belajar Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihil wadaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu nama dia adalah sifat 20. Jadi dia hafal dan dia faham makna dia. Ini adalah yang fardu ain, la yanbaghi 'alal muslimin jahluhu. Tidak sepatutnya bagi orang muslim untuk tidak mengetahuinya, wajib untuk mengetahuinya. Wajib, yajibu 'ala kulli muslimin, 'ala kulli mukallafin ay ya'rifa misla dzalika. Iaitu wajib atas sekalian orang mukallaf untuk mengetahuinya. Begitu juga seperti al-asma al-husna. Kan kalau kita dekat Malaysia, di ma'had-ma'had, di madrasah, pondok-pondok akan mengaji atau akan hafal lagu Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul
azizul jabbar al-muttakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar sampai akhirlah. Inti dia ini adalah termasuk al-asma'ul husna. Jadi ulama-ulama hebat. Jadi kalau kita nak tahu iktibar dengan tidak seorang ulama atau mengklaim ulama tersebut, kita lihat bacaan dan rujukan dia. Setiap kata kalam dia, setiap apa yang dia ajar, mestilah ada reference. Reference dia dekat mana? Imam Al-Ghazali mengarang kitab nama dia Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Boleh rujuk dalam kitab tersebut. Atau Imam As-Sanusi mengarang kitab Syarhul Asma'il Husna, juga syarah tentang Asma'ul Husna untuk memahami makna-makna dan juga syarahan daripada nama-nama Allah. Ini dipanggil dengan iaitu mengenal Asma'ul Husna. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Sekarang lalu ilmu ini nama dia ilmu fardu ain dalam hal akidah. Ilmu fardu ain dalam hal amal ibadat adalah seperti cara nak solat, apa bacaan yang wajib diketahui. Dan termasuk daripada ilmu fardu ain di dalam ilmu agama adalah ilmu yang berkaitan tentang urusan hati. Seperti haramnya berhasad dengki, haramnya ghibah. Ghibah tu cakap belakang. Bahasa Indonesia dipanggil dengan mengunjing. Backbiting dalam bahasa Inggeris dia. Mengumpat. Misalan dia. Atau su'udhan, bersangka buruk. Lalu apa lagi? Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Takabur, sombong. Rasa menganggap dia gah. Merasa dia ini lebih tinggi daripada yang lain. Merasa dia, ini adalah penyakit-penyakit hati. Hukumnya haram. Dan ini mengetahuinya adalah wajib. Adalah fardu ain. Bagi dalam hal pembahagian ilmu yang bersifat tasawuf. Iaitu ilmu klasifikasi tasawuf. Berbahasa ilmu agama ada yang fardu kifayah. Dalam bab akidah adalah seperti ilmu yang berkaitan tentang apa? Ilmu berkaitan tentang jadal atau dipanggil dengan perdebatan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil dengan dialectic theology. Atau ada juga yang menamakan scholastic theology. Kenapa dia scholastic theology? Kerana dia melihat kesarjanaan pendapat ulama, kesarjanaan tokoh-tokoh dalam hal akidah, perdebatan yang dibawa dan dibahas dalam ilmu akidah. Contoh dia dipanggil dengan ilmu kalam. Okey, Mu'tazilah kata macam mana, nak jawab dia macam mana. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga ada khilaf dalam isu akidah. Bagaimana kita nak meleraikan dia? Ini adalah perbincangan dipanggil dengan ilmu kalam. So, perbincangan ilmu kalam tu biasa. Dan telah dibahas oleh ulama. Ini dipanggil fardu kifayah. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk mendefend akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak akidah-akidah yang batil yang datang dari luar. Kalau kita tak mengetahui, tak belajar dan tak mengenal, macam mana kita nak tahu mana yang betul, mana yang betul, mana yang salah, mana yang datang dari luar yang jelas akan mengancam akidah kita dan tidak. Sebab itu kita ada yang dipanggil dengan apa? Kita ada yang dipanggil dengan ilmu kalam. Termasuk daripada ilmu kalam atau bahagian dari ilmu kalam yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran adalah ilmu untuk menolak golongan falsafah pula. Ilmu untuk menolak golongan falasifah. Seperti Imam Ghazali mengarang kitab Tahafutul Falasifah. Begitu juga ilmu yang menolak agama lain. Seperti kitab-kitab Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyati Isa bisarihil Injil. Raddul Jamil ni kitab Imam Ghazali ketika dia bagi tahu kepada golongan Nasrani yang diorang ni salah faham terhadap kalam-kalam yang ada Injil, dan kalam itu tidak menunjukkan bahawa Nabi Isa AS ini sebenarnya bukan anak Tuhan. Jadi dia tidak menunjukkan bahawa Nabi Isa AS ini bukan anak Tuhan. Bahkan dia menunjukkan bahawa Nabi Isa ini seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia. Jadi dia menjelaskan bahawa Ar-Raddul Jamil berarti menolak
al-jamil, yang dengan cara yang cantik, yang elok, ala ilahiyati Isa, pada konsep ketuhanan Jesus, menolak. Jadi dia refute konsep ketuhanan Isa alaihissalam bisarihil Injil, dengan menggunakan kitab Injil itu sendiri. Kerana kitab Injil itu sendiri menjelaskan bahawa Nabi Isa alaihissalam bukan anak Tuhan, tapi dia adalah Nabi. Dia adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah karangan Imam Ghazali. Begitu juga kitab Al-Mustadhari, atau dipanggil dengan Fadaihul Batiniyah, yang mana kitab itu dikarang oleh Imam Ghazali untuk menjelaskan beberapa golongan yang mengklaim dirinya sebagai sufi, tapi hakikatnya mereka tidak sufi, tapi mereka ini terjatuh dalam kebatinan, atau mereka ini sengaja untuk memesongkan orang. Ini yang disebut dalam kitab Fadailul Batiniyah. Ini hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah lagi dalam bab fiqh adalah seperti amalan kita, iaitu apakah amalan-amalan kita, seperti kita mengetahui khilaf di dalam bab fiqh, dalam mazhab. Ini Imam Ghazali karang kitab, nama dia Tahsinul Ma'akhidh. Tahsinul Ma'akhidh. Tahsinul Ma'akhidh itu berarti memperelok beberapa ma'akhidh, beberapa negatif, benda-benda yang tersalah. Jadi dia membahas perkhilafan antara ulama-ulama di dalam bab fiqh, terutama mazhab Hanafi, kerana pada waktu itu pertemuan besar antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi yang ada di Baghdad dan juga sekitarnya. Maka dikarang kitab tersebut untuk menjawab isu-isu ini. Itu adalah Tahsinul Ma'akhidh. Okey, itu karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan ini hukum dia khilaf. Ini hukum dia fardu kifayah saja, tak wajib untuk mengetahui. Begitu juga kitab Imam Ghazali Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Ini banyak khilaf yang tidak diperlukan kepada orang awam, dan orang awam jangan menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu ini. Kerana apa? There is no use. Dan yang terakhir, lalu bagaimana dengan ilmu yang fardu kifayah dalam bab tasawuf, iaitu mempelajari ilmu tasawuf yang peringkatnya pertengahan sampai tinggi, iaitu bukan hanya sekadar ini adalah taqalli an-radha'il, iaitu ini adalah sifat-sifat yang keji yang wajib untuk dihilangkan, tapi sudah cuba untuk muraqabah, untuk cuba untuk taraqi itu naik derajat dia sampai kepada mengetahui atau makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu seseorang yang benar-benar setiap saat daripada hayatnya, daripada perbuatannya, semuanya adalah berdasarkan cinta dan hudur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali mengatakan dia adalah ibarat seperti firman Allah SWT, kullu syai'in halikun ila wajha, iaitu segala sesuatu itu adalah sirna melainkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia berada di dalam maqam fana dan maqam baqa di dalam istilah ilmu tasawuf. Dan ini adalah pembahagian ilmu. Bila kita dah tahu perkara ini, maka Imam Ghazali kata apa? Yang bagi an yakuna ilman yuslihu qalbaka. Mestilah adanya ilmu tersebut adalah ilmu yang dapat memperbaik hatimu. Wa yuzakki nafsaka, yang dapat membersihkan diri kamu. Kama law alimta, seperti halnya yang telah engkau tahu, anna umraka, sesungguhnya umur kamu, ma baqiya ghairu usbu'in, umur kamu itu tidak sisa kecuali seminggu. Jadi contoh dia, gambaran dia macam mana? Ilmu yang engkau kena belajar sekarang, dia duk cakap ni dengan murid dia yang dah senior, yang dah nak habis perjalanan ilmu, yang dah lama mengaji dengan dia, duk tanya benda-benda yang remeh lagi. Imam Ghazali di akhir nasihat dia yang tebal ini, yang telah kita jalan berapa minggu, berapa bulan ini, sampailah kepada tempat di mana Imam Al-Ghazali berkata, kama law alimta. Jadi ilmu yang kena engkau pergi adalah ilmu yang memperbaik diri kamu, hati kamu, yang mana kalau engkau tahu bahawa sesungguhnya umur engkau tidak akan sisa seminggu lagi. Jadi kalau seorang itu, dia dah tahu dia akan mati dalam masa 7 hari. 7 hari lagi dah nak meninggal ni, apa nak buat?
fabitururati, maka dengan pasti la tashtaghilu fiha bi'ilmil fiqh, takkanlah tinggal umur nak seminggu dia masih menyibukkan diri dalam masa seminggu tersebut bi'ilmil fiqh, dengan ilmu fiqh, wal khilafi dan ilmu khilaf, wal usuli dan ilmu usul, wal kalami dan ilmu kalam, wa amsaliha dan ilmu-ilmu yang sesamanya. Kerana apa? Ilmu fiqh berarti ilmu furuk, nak tahu akad ini sah, akad ini tak sah, khilaf dia dekat mana, ilat dia dekat mana. Tak perlu dia nak tahu waktu seminggu dah nak meninggal. Tapi ustaz, itu kan penting ilmu fiqh tu. Maksud dia kalau ilmu furuk tu, kalau contoh dia yang pelajar-pelajar sekarang belajar mendalam kitab kitab fiqh 20 jilid, 30 jilid, mengaji awal sampai habis, dia mengaji habis. Tujuan dia apa? Apabila ada satu kontrak, apabila ada satu akad, dia boleh tahu akad ini sah, akad ini tak sah, akad ini ada dasar dia, akad ini tak ada dasar dia, mana yang halal, mana yang haram, dia akan tahu dengan mempelajari kitab-kitab yang tebal tersebut. Tapi itu tujuan dia apa? Apabila ingin untuk mengajak manusia, mengajak kita nak buka Islamic banking, bank ini bank Islam. Okey, macam mana Islam dia? Ikut syariat ke tak? Ikut. Kenapa ikut? Ni akad dia yang ni ada ada dasar dia, ada asas dia, ada sumber dia dan lain-lain. Itu ialah, itu baru bermanfaat kalau ketika macam tu untuk mengatur orang lain. Tapi kalau umur dah seminggu duk baca akad ni sah ke tak sah, lalu macam mana dengan penyakit-penyakit kotoran lain yang ada pada jiwa ini? So jangan dia kata la tashtaghilu fiha bi'ilmil fiqh. Janganlah engkau bergiat dalamnya dengan ilmu fiqh. Kalau kau dah tahu seminggu lagi nak hidup. Wal khilafi dan khilaf antara ulama, kenapa macam ni, tak payah. Ini da'iatul waqti, da'i'ul umri, ni adalah perkara yang membazir, mensia-siakan umur, membazir waktu dalam hal kalau dia memang akan hidup hanya lagi 1 minggu. Wal usuli dan ilmu usul, nak kena belajar mana khas, mana makhsus, mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana nasikh, mana mansukh. Okey, khilaf Imam Subki dengan dia Imam Ibnu Hajib. Ni ada khilaf Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Ni ada khilaf antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar. Apa guna dia? Tak guna. Tak ada guna. Jadi wal usuli dan usul, tak ada guna khilaf dalam perkara mempelajari perkara ini dalam waktu seminggu lagi nak meninggal. Wal kalami dan ilmu kalam. Kita belajar sesatnya golongan ni, sesat aliran ini jatuh kufur, aliran ni macam tu. Tapi dia seminggu lagi nak meninggal. Kalau dia tahu yang seminggu lagi dia nak meninggal, ini adalah sia-sia. Kecuali lah dia menuntut ilmu masih muda, ialah kita rasa dia akan hidup lama lagi, kita tak tahu nyawa orang, tapi kita tengok tanda-tanda dia macam dia sihat dan tak ada masalah. Maka kenalah dia pelajari semua khilaf tersebut, kenalah dia pelajari ilmu kalam supaya mendefend akidah dia. Ini tujuannya, kerana tidak lain tidak bukan ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk liddifa'i an nafsihi, untuk mendefend diri dia. Ini adalah ilmu kalam. Wa amsaliha dan yang sesama dengannya, sesama dengan fikih, khilaf, usul, kalam dan lain-lain. Okey. Lalu dia sebut di sini li'annaka, kerana sesungguhnya engkau ta'lamu, mengetahui, anna hadhil uluma, bahawa sesungguhnya ilmu-ilmu ini la tughnika, tidak akan mencukupkan diri kamu, tidak akan membuatkan diri kamu dalam keadaan kecukupan. Ini dalam hal ini, kerana ini bukan ilmu yang diperlukan di akhir hayatmu. Bal tashtaghilu bi muraqabatil qalbi. Imam Ghazali perintahkan kepada murid dia untuk apa? Untuk memfokuskan pengajian dia di akhir hayat dia adalah dengan ilmu yang bertujuan muraqabatul qalbi. Bertujuan untuk menilik hati. Nak mengetahui
Mana yang salah, mana yang betul, aku ni banyak buat maksiat ke apa ke. Di situlah tempat dia. Bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi, dan juga untuk mengetahui sifat-sifat diri ini, sifat-sifat jiwa ini. Ilmu itu digunakan untuk mengetahui sifat-sifat ini, mana yang baik, mana yang buruk dan lain-lain. Wal i'radi, dan berpaling. Wal i'radi, dan berpaling an alaiqid dunya, dan ilmu yang bertujuan untuk memalingkan diri dia daripada segala jenis terikat, segala jenis perkara yang akan menyebabkan dia cinta dunia. Kita ni ada orang dah nak meninggal ni duk fikir lagi ni macam mana aku nak dapat projek tu. Ada orang dah nak meninggal, dah tahu dah kena kanser dah apa, boleh lagi nak menipu orang untuk dapat duit. Nak buat apa? Banyak duit segunung, kalau tinggal 7 hari dah nak meninggal, buat apa? Tak ada boleh guna dah. Sebab itu kita kena ingat, kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa akan merasai mati. Persiapkan diri untuk menghadap ilahi. Jangan kita otak sengket, otak pendek. Kita ingat kita akan selamat. Na'udzubillahi min zalik. Okey. An alaikid dunya wa tuzakki nafsaka anil akhlaqi adz-dzamimati. Dan engkau kenalah mensucikan diri engkau, iaitu ilmu yang dapat engkau bersihkan diri engkau daripada segala akhlak-akhlak yang buruk. Ini dia, nak ni terus baca pentingnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, dan dia Maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita. Hati kita masih banyak dosa, kita kena cepat-cepat bersihkan dosa-dosa tersebut. Wala tashtaghilu bi mahabbatillahi ta'ala wa tashtaghilu bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi, dan dia kenalah istighal menyibukkan diri dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, bi mahabbatillahi, dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Cara dia macam mana? Solat. Solat 5 waktu. Solat sunat, solat tahajud. Semua solat buat. Puasa buat. Ibadah haji, bayar zakat dan lain-lain. Ini buat. Kalau dia terlalu banyak sangat, kaya raya, mati bilioner, tapi dia dah nak meninggal dah. Anak dah wariskan anak dia satu, ni kau dapat syarikat ni, kau dapat syarikat ni, kau dapat syarikat ni, dapat syarikat ni. Okey, dah lengkap, rumah masing-masing dah ada rumah, dah ada kereta, duit masih sisa lagi. Tolong yang susah, tolong saudara mara yang susah, tolong umat Islam yang susah, tolong orang Melayu yang susah, tolong semua. Jadi tolong pun ada lagi. Fikir macam mana dah nak habis ni, zakat-zakat semua ada yang tersisa ke tak? Kalau tak ada, kobok. Kalau ada kobok, bayar kobok semua zakat-zakat dia yang pernah ditinggal waktu muda-muda dulu. Ini dia kena lakukan semua benda tu. Kerana apa? Harta dia nanti akan menjadi apa? Akan menuntut dia di akhirat kelak. Wahai fulan bin fulan, Allah telah mentakdirkan engkau untuk memiliki harta sekian, tapi engkau telah berkhianat dengan tidak membayar zakat engkau. Kenapa engkau berkhianat kepada Allah? Sungguhnya harta ini tidak akan membenarkan engkau untuk masuk ke dalam syurga, kerana engkau dalam keadaan berhutang. Maka dia pun kena lempar ke api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kalau dia ada iman, dia orang yang beriman, nescaya ketika dia sudah habis disiksa, dia akan dikeluarkan baru dia masuk syurga. Tapi berapa lama? Macam kalimah Ghazali, berapa lama nak duduk dalam api neraka? Kena ingat, 1 tahun dalam api neraka, na'udzubillah, berapa ribu tahun di dunia. So janganlah nak kata alah sekejap je, 2 hari je, 3 hari. Na'udzubillah min zalik. Kalau saya tak nak langsung kena jilat dengan api neraka, nak terus masuk syurga bi ghairi hisab. Itu yang kita harapkan, kita masuk syurga Allah bi ghairi hisab. Kita berdoa kepada Allah untuk kita mendapatkan kenikmatan masuk ke dalam syurga Allah tanpa ada hisab.
Okey tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dia kata bi mahabbatillah, dengan mencintai Allah wa ibadatihi. Inilah tujuan dia kenapa banyak orang terutamanya di Nusantara bila dah tua dia pergi ke masjid, dia pergi ke zawiyah, dia masuk tareqah. Kerana apa? Kerana dia nak habiskan hidup dia dengan berzikir, dia nak habis hidup dia dengan pengajian ilmu, dia nak habiskan hidupnya dengan yang baik-baik. Bayangkan dia berharap kalau boleh aku tengah solat ke, tiba-tiba aku dah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba malaikat maut pun tarik nyawa dia, dia mati dalam keadaan solat terus. Ini nama dia husnul khatimah. Misalan dia, atau dia tengah duduk baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lepas Allah tarik nyawa dia, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang diharapkan. Jadi dia penuhkan hidup dia di akhir hayatnya dengan ibadah. Pergi ke masjid, Ustaz, masjid ni limited. Kalau waktu normal bukan dalam COVID ni pun, mungkin kita pagi ngaji sampai pukul 11 duha kan. Ngaji duha lepas pukul 11 dah tak ada, balik rehat. Lepas rehat, mungkin lepas zuhur tak ada, semua orang tidur. Asar pun tak ada, maghrib nanti baru, lepas maghrib ada pengajian. Kadang-kadang malam Jumaat baru ada zikir, ada yasin tahlil. Lepas tu solat isyak dah habis. Tak cukup ni, tak cukup banyak amal ibadah ni. Majlis ilmu banyaklah, tapi amal ibadah tak berapa cukup. Yelah, adalah solat 5 waktu. Solat sunat lain, rata-rata solat sendiri. So macam mana saya tak ada semangat, maka boleh masuk. Contoh dia pergi ke zawiyah. Dengan dia ada di zawiyah, maka dia akan ada zikir. Dia ada zikir harian, dia ada zikir mingguan, dia ada zikir macam-macam zikir, bacaan Al-Quran. Jadi wirid sebelum solat tu dah setengah jam, wirid setelah solat fardu tu pula setengah jam. Banyak. Inilah puas, inilah dia nak hidup satu hari semalam duduk kat zawiyah, banyak berzikir. Siapa tahu dengan waktu yang banyak tersebut di zawiyah, dia tengah baca amma yatasaalun, tiba-tiba Allah tarik nyawa dia. Alhamdulillah, husnul khatimah. Ini tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun kerana zikir satu hari sebanyak 5,000 la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah 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 Allah, zikir ismul fardi. Dipanggil dengan zikir ismul fardi. Dengan dia satu hari 5,000, lidah dia tak berhenti. Allah 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 Allah, tiba-tiba Allah tarikkan nyawa dia. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia penat kejap, dia baring, Allah tarik nyawa dia. Ini nama dia husnul khatimah. Sebab itu kalau adat kita orang Melayu dulu-dulu memang macam tu. Kalau dah pencen, dah tua, dah apa, suka duduk dekat pondok menikmati hari akhir dengan pengajian-pengajian, dengan zikir, dengan amalan-amalan tareqah, tasawuf dan lain-lain. Ini tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Lalu dia kata apa lagi? Iaitu wal ittisafi bil awsafil hasanah, iaitu dan dia kena belajar dengan bagaimana untuk menghias diri dia dengan sifat-sifat yang baik. Macam tadilah, sifat-sifat yang baik. Dia nak buat apa lagi dah tak boleh dah. Nak gosip tak ada waktu, nak apa tak ada waktu. Sebab full dari pagi sampai malam dengan berzikir saja. Pagi sampai malam dengan isi dengan ilmunya, dengan pengajiannya, dengan wiridnya, dengan solatnya, dengan solat malam dia, solat malam. Kalau tak boleh nak buat sendiri, jamaah, supaya ada targhib untuk solat. Bila dah biasa, dia boleh solat sendiri. Misalan dia baca kitab salawat, Dalailul Khairat dia baca, Hizib Nasar, Hizib Bahar, Hizib Autas, semua dia baca. Hizib Nawawi, baca. Ini contoh dia. Ini cara untuk menghiaskan dengan sifat-sifat yang baik. Dia duduk dengan orang yang baik, maka sifat buruk dia pun hilang. Biasanya dia suka gosip, tapi tiba-tiba dia pergi zawiyah. Dekat zawiyah dia kata, bila dia duduk gosip, you know what? Terus kawan dia kata, no, you cannot, that is riba, tutup mulut, tak boleh. Itu misalan dia pun teringat diri dia, tak boleh. Ini nama dia takhalli anir radzail. Lepas tu tahalli bil fadail. Ya ayyuhal waladu, tuan-tuan, wala yamurru ala abdin,
dan tidak akan berjalan pada seorang hamba yaumun wa lailatun, sehari semalam, illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu fihi, melainkan mungkin badannya, kematiannya berada pada salah satu tadi siang atau malam dia. Maka dia berharap di akhir hayat dia tadi adalah suatu perkara yang baik. Waktu dia datang, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita berharap, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berharap, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, Engkau tutuplah usiaku dengan penutup yang baik. Janganlah Engkau menutup usiaku dengan penutup yang buruk. Su'ul khatimah kita tak nak. Kita nak husnul khatimah. Okey. Ayyuhal waladu, oh anakku, isma' minni, dengarkanlah daripadaku. Isma' minni, dengarkanlah daripadaku. Kalaman akhara, kalam yang lain. Wa tafakkar fihi hatta tajida khalasan, dan kau fikir-fikirlah dalamnya sehingga engkau menemukan kesimpulan, menemukan ikhlas. Menemukan kesimpulan, itu maksud dia, menemukan kesimpulan. Jadi dengar dan fikir-fikir, renungkan supaya engkau dapat ikhlas. Lau annaka ukhbirta, kalaulah engkau dikhabarkan. Lau annaka khubirta, kalaulah engkau dikhabarkan. Anna sultana, bahawa sesungguhnya sultan, ba'da usbu'in, setelah seminggu, yaji'uka zairan, akan datang menemui engkau dalam keadaan berziarah. Jadi dia dengar, sultan nak datang lawat rumah aku yang hodoh ni, seminggu lagi, apa yang kita buat? I'lam, ketahuilah, annaka fi tilkal muddati la tashtaghilu illa bi islahi ma alimta anna nazara sultani sayaqa'u alaihi. Engkau tidak akan giat, tidak akan buat kecuali untuk memperbaiki apa yang engkau tahu, iaitu sesungguhnya penglihatan sultan akan berada pada perkara tersebut. Maksud dia apa? Kita dengar sultan akan datang sini seminggu lagi, ustaz. Sultan nak datang sini, nak tengok. Okey. So apa yang kita buat? Kita akan apa? Kita takkan buat benda lain melainkan apa, kat mana sultan akan datang nanti, dia akan duduk mana, kat mana dia tengok. Sofa ni berdebu, kena bersihkan. Sofa ni buruk, beli baru. Dinding ni, ya Allah, hodohnya cat. Takkanlah sultan datang dinding hodoh macam ni. Takkanlah sofa buruk macam ni. Takkanlah nak duduk atas lantai. Bagilah dia sofa dan lain-lain. Ini. Anna sultan yang ada apa? La tashtaghilu illa bi islahi ma alimta. Kecuali engkau tidak akan bergiat kecuali pada perkara untuk memperbaiki apa yang engkau tahu. Anna nadhara sultani, bahawa sesungguhnya penglihatan sultan, sayaqa'u alaihi, akan jatuh pada perkara tersebut. Ini yang kau akan lihat. Minat thiyabi, dari segi pakaian. Wal badani, badan dia. Dah mandi belum? Dah pergi hammam belum? Wadari, rumah. Wal furashi, iaitu furash, kursi, meja dan lain-lain. Wa ghairiha, dan selainnya. Wal'an, sekarang, tafakkar, cuba kau fikir. Ila ma asyartu bihi, pada apa yang aku isyarahkan, yang aku tunjukkan di sini. Apa dia kata? Fa innaka fahimun, sesungguhnya engkau itu faham. Wal kalamul fardu, kalam yang pendek, yakfi al-kaisa, sudah cukup bagi orang yang cerdik. Jadi kadang-kadang kita nampak golongan sufi ini bagi kalam-kalam dia, kalam-kalam yang pendek, kalam yang pendek dah cukup untuk memberi nasihat yang memiliki syarah yang banyak. Sebab itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar, murid kepada ulama-ulama yang bertarekah Syadziliyah, namanya Imam Ibn Athaillah
Sakandari. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dia ada satu kitab yang terkenal yang dibaca, dihafal, disyarahkan, dinazamkan, diterjemahkan dalam banyak bahasa. Kitab tersebut dipanggil dengan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Okey. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini, kalam dia pendek-pendek. Nasihat pertama dia pendek, nasihat kedua dia pendek. Akan tapi memiliki makna yang banyak. Sebab itulah pensyarah dia banyak sekali yang mensyarahkan kitab tersebut. Ya Allah, banyaknya tuan-tuan dan puan-puan. Sangat banyak yang mensyarahkan kitab tersebut. Sebab itu Imam Ghazali kata, wal kalamul fardu yakfi al-kaisah. Kalam yang sedikit cukup bagi orang yang cerdik. Tak perlu nak panjang-panjang. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata, kalam-kalam as-sufi ini banyak yang dengan rumus, dengan istilah yang pendek. Sebab yakfi al-kaisah. Dan dia tak naklah cakap yang detail secara sedap, secara panjang. Sebab dia tak nak buka ifsya'u sirri rububiyati kufrun. Menyikap rahsia ilahi adalah suatu kekufuran. So kalau orang yang belum level dia untuk faham, janganlah dibukakan. Bahaya, kerana mungkin dia akan meninggalkan amal. Dia akan merasa, oh ni semua Allah dah tentukan, tak payahlah, tak payah kerja lah, tak payah apalah, tak payah solat lah. Allah dah tentukan aku tak payah solat. Lepas tu kalau ada duit, dia curi duit orang. Lepas tu apa? Dia kata, ni Allah yang curi, bukan aku. Contoh dia, na'uzubillahi min zalik. Ini namanya kesesatan. Jatuh di dalam kesesatan Jabariyah. Ini tak boleh. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, wal kalamul fardu al-yakfi al-kaisah. Kalam yang pendek kadang cukup bagi orang yang cerdik. Dia boleh faham, dengar je dia boleh elaborate banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada surah atau rupa kalian semua. Wala ila a'malikum, dan tidak juga pada amal kalian semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Akan tapi Allah SWT melihat kepada hati kalian dan juga niat kalian. Apa yang dimaksudkan di sini tuan-tuan dan puan-puan? Basically kalau dia dah kata tadi, contoh dia, kalau Sultan datang nak jumpa kau seminggu lagi, apa yang kau fokuskan? Aku fokus lah dengan benda aku, baju aku, kursi dan lain. Sekarang nak tanya, kalau kejap lagi engkau akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah sultan bagi segala sultan. Dia adalah raja bagi segala raja. Dia adalah pemilik kerajaan bagi segala jenis kerajaan yang merentasi geografi dan juga merentasi zaman. Ini macam mana? Tentulah kau berusaha untuk mensiapkan apa yang dia melihat, iaitu hati kita yang baik, amal kita yang baik. Ini yang kita nak cari. Lebih kurang macam tu. So dia dah cakap lah, wal kalamul fatu yakfi al-kaisah. Cukup dah. Cuba lihat firman Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa engkau. Dia tak tengok engkau buat, engkau macam ni ke apa, kau pakai baju cantik ke tak cantik ke. Dia tak tengok benda tu. Wala ila amalikum, dah tak tengok kepada amal engkau. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi dia nak tengok engkau ikhlas tak solat ni. Engkau percaya Tuhan Allah SWT tak? Kau betul-betul percaya ke tak? Yang kau tahu tak, yang kau mati ni nanti, bahawa segalanya tergantung Allah nak ampunkan dosamu atau tidak. Dia akan tengok pada niat kau. Niat kau dah bersih ke belum? Lebih kurang macam tu. Ini adalah nasihat Imam Ghazali, yang mana datang daripada sabda Rasulullah SAW. Yang mana kita boleh ambil kesimpulan bila kita dengar kalam ni, kita dah tahu dah. Boleh ambil conclusion. Ini conclusion yang mudah. Banyak lagi dalam kitab-kitab lain dengan perkara yang lebih detail. Lalu dia kata, wa in aratta ilmal ahwali al-qalbi fanzur ilal ihya'i. Kalau engkau ingin mengetahui ilmu tentang keadaan hati ini, keadaan jiwa, fanzur, engkau lihatlah ilal ihya'i, kepada kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan selain Ihya, min musannafati, daripada kitab-kitab karangan aku. Tengok Ihya Ulumuddin dan selainnya daripada karangan-karangan Imam Al-Ghazali
rahimahullah. Kita akan tahu mana yang betul, mana yang salah. Bagaimana untuk membersihkan hati dan jiwa ini, tuan-tuan. Ini yang wajib untuk kita bersihkan. Allah, 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 ya Allah. Hati kita ni penuh dengan kekotoran setiap hari, penuh dengan iri, hasad, dengki, ghibah, su'udzon, takabur, riak dan berbagai-bagai lagi. Kita kena berusaha untuk bersihkan hati kita. Wa hadzal ilmu fardu ainin. Ketahuilah benda ini adalah ilmu fardu ain yang saya dah terangkan kat awal tadi. Ilmu tasawuf yang fardu ain, iaitu ilmu untuk membersihkan jiwa, menghilangkan hasad, dengki dan lain-lain. Ini adalah ilmu fardu ain, tuan-tuan. Ilmu fardu ain. Wa ghairuhu fardu kifayatin, dan selain dia adalah fardu kifayah. Ilmu untuk taraqi sampai kepada maqam musyahadah dan lain-lain, itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tak semua orang boleh sampai kepada darjah itu, dan tak semua orang dibolehkan, diizinkan untuk sampai derajat itu. Boleh untuk mempelajari ilmu tersebut. Illa miqdara ma yu'adda bihi faraidullah ta'ala. Dan selain dia ilmu fardu kifayah, kecuali kadar yang dapat membawa dia untuk menunaikan segala kefarduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuwaffiqka Allah taala hatta tuhassilahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau taufik dan hidayah agar supaya engkau dapat menghasilkan ilmu tersebut. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Dia ingin untuk kita merenungkan perkara tersebut. Okey, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Warabi'u, yang keempat. Ini adalah urusan yang keempat, dan insya-Allah kita naktafi bihadzal qadar. Kita akan berhenti sampai kadar ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan sekali dengan khataman, insyaAllah. InsyaAllah sekali dengan khataman. Mungkin sekian saja daripada saya. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.